Ada yang lain suka makan roti sebagai sarapan? Okey, kita datang lagi. Satu Adawiyah daripada SK Malawa, Kota Kinabalu, Sabah. Okay, hari ini kita akan belajar bab yang keempat dalam tingkatan 5. Okay, dengan tajuk hidangan roti dan masakan beryis. Okay. Cuba kita lihat klasifikasi roti dan masakan beryis. Okay. Roti dan masakan beryis ialah adunan daripada gandum, yis, garam dan air serta bahan tambahan lain seperti gula, lemak dan cecair seperti susu dan telur. Okey. Roti dan masakan beryis juga melalui proses fermentasi bagi memastikan dough atau batter yang dihasilkan kembang dan ringan sebelum melalui proses masakan. Cikgu harap anak-anak tahu kan maksud dough. Dough kadang-kadang roti kita buat dengan cara dough ataupun dengan batter. Dough tu yang seketul tu, adunan yang seketul yang kita uli-uli itu dinamakan dough. Kalau batter yang cair tu, okay, yang apa tu kita tak boleh uli yang cair, itu dipanggil batter. Okay. Roti terdiri daripada ada roti manis, okay, iaitu roti manis ialah jenis roti yang mempunyai rasa manis yang menonjol. Okay, maknanya bila kita makan tu kita ada rasa manis dia serta mempunyai tekstur lembut ataupun tanpa isian. Okay, ada dengan ataupun ada isian dia, ada inti dia. Kalau tak ada inti pun masih boleh jadi roti manis. Kalau ada isian dia yang manis pun boleh dipanggil roti manis. Jadi roti manis termasuk dalam kategori rich dough. D-O-U-G-H kita sebut dough. D-O-U-G-H kita sebut dough. Rich dough. Rich dough ni adunan dengan kadar gula dan lemak yang tinggi dan melebihi 10%. Bila tengok roti-roti ni lapar rasanya kan. Okey, tadi roti manis. Yang kedua adalah roti putih. Jadi roti putih ialah jenis roti yang memiliki warna putih dengan kandungan gula dan lemak di bawah 10% dan bertekstur empuk. Tekstur ni maknanya bila kita tekan-tekan dia tu dia empuk saja. Empuk tu dia sponge lah dia. Bila kita tekan dia naik balik. Okey. Itu roti putih. Kita ada lagi roti continental. Hari ni kita kenal jenis-jenis roti. Yang pertama tadi apa dia? Kita ada roti manis. Yang kedua tadi kita ada roti putih. Dan sekarang ni roti continental. Okay, roti continental atau country bread boleh diperbuat dengan atau tanpa gula dan lemak di dalamnya. Kadang-kadang kita beli roti continental ni dia keras, dia tawar saja. Tapi boleh juga country bread ni dia manis dengan gula tapi dia keras. Okay, keras di luar. Berasal dari negara-negara Eropah yang kebanyakannya diperbuat daripada 4 bahan utama iaitu tepung, yeast, garam dan air. Contohnya French bread. Okay, yang panjang tu French bread. Dikenali dengan istilah crusty bread. Crusty sebab dia rangup kat luar tu. Tekstur kulit roti biasanya keras dan garing.
keras dan garing. Okay, kita ada lagi rye bread. Okay, rye bread merupakan roti bertekstur keras. Yang tadi keras juga, yang ni keras juga, tetapi diperbuat daripada tepung rye flour, tepung rye dengan proses fermentasi yang panjang, iaitu 12 hingga 24 jam. Okay. Kalau nak makan roti rye ni lamalah. Okay. 12 hingga 24 jam penyediaannya. Biasanya ditambahkan dengan bahan yang berasa masam seperti cuka makanan dalam adonannya dan dikenali dengan istilah sourdough. Sourdough. Okay. Dah ada berapa? Dah ada 3 kan? Roti manis, roti putih, roti apa tadi? Continental, rye bread. Okay. Kita ada lagi yang ni whole wheat ataupun grain bread. Whole wheat ataupun tepung gandum lengkap adalah roti yang diperbuat daripada biji gandum yang dikisar atau dari campuran biji-bijian lain. Seperti kat dalam tu ada oat, barley dan biji bunga matahari. Roti ni dia kandungan fiber dia yang sangat tinggi. Jadi roti-roti yang macam ni sesuai untuk pesakit-pesakit kencing manis ataupun diabetes. Hari ni cikgu pakai apron. Ingat nak masak, lama dah tak masak kan? Tadi ada yang jawab tadi. Roti bakar. Okey. Cikgu baru baca ni. Okey. Makanan beryis. Tadi roti. Sekarang ni kita tengok pula makanan beryis. Apa makanan terletak dalam? Okay. Dihasilkan melalui dough dan juga batter. Okay. Jadi bahan campuran yang menambah ke dalam adunan dough atau batter seperti buah coklat dan pewarna makanan. Minggu lepas cikgu dah sentuh tentang perisa dan perasa. Cikgu harap ingat kalau di antara perisa dengan perisa, contoh dia perisa coklat, perisa buah-buahan, kita tambah dia akan menjadi rasa yang lain. Kalau kita tambah strawberry, dia menjadi perisa strawberry. Kalau kita tambah coklat, menjadi perisa coklat. Kalau perasa manis, masin, gula, garam, itu perisa. Okey, contoh makanan yang kita letakkan yeast kat dalam, contohnya wafer, pancake, kuih apam kukus. Okey, yang tu semua tu kita makanan yang kita memang letakkan yeast kat dalam. Aiman tanya cikgu nak buat roti ke cikgu? Buat roti, buat ala maya lah. Tapi cikgu akan tunjuk tau. Nanti cikgu akan tunjuk video macam mana roti dibuat. Yang tu gambar daripada menantu cikgu yang dia buat jual roti. Okay, nanti sampai dekat slide nanti kita akan tengok. Okay. Prosedur penyimpanan roti dan masakan beryis. Okay, kita ada macam mana kita nak simpan roti. Kadang-kadang kita beli roti, lepas tu kita letak je atas meja. Lepas tu kita kata, alah tak best lah roti ni, keras. Padahal kita yang silap, kita yang salah dari segi cara kita nak simpan. Okay. Kalau pembungkus roti dan masakan beryis yang dibeli dalam pembungkus plastik tidak digalakkan untuk dibuka sehingga ingin dinikmati. Okay. Kalaulah kita beli satu bungkus tu, kita hanya buka semasa kita nak makan. Okay. Ini kerana pembungkus plastik lah yang membantu untuk mengekalkan kesegaran, kelembutan dan kelembapan roti.
Kalau kita dedahkan dia bila apa tu terbuka udara, roti kita akan menjadi sebungkus atau masakan telah dibuka. Kita dah ikat semula. Diikat atau ditutup rapi seperti asal. Okey. Pastikan juga tiada kandungan udara berlebihan dalam plastik pembungkus semasa menyimpan semula roti atau masakan beryis. Okey, maknanya kalau kita nak simpan tu, kita pastikanlah udara tu nak buat kembung-kembung ikan. Jadi kita memasukkan udara ke dalam. Jadi roti kita nanti dia cepat keras. Okey. Kalau kita nak letak dibuka bungkusan asal, digalakkan supaya lebihan roti atau masakan beryis disimpan di dalam bekas kedap udara supaya roti dan masakan beryis kekal segar. Okey, jadi cara kita nak simpan, yang pertama tadi simpan dalam plastik semula. Okey. Yang kedua, bekas kedap udara. Okey. Jadi roti perlu disimpan berasingan daripada bahan makanan yang lain kerana roti dan masakan beryis ni dia menyerap, dia memang sangat mudah untuk menyerap bau dan rasa daripada bahan makanan lain. Seperti kalau dalam peti sejuk kita bawang, okey, kita ada, nanti roti kita akan berasa bawang. Dan ada satu petua lah macam mana kita nak menyerap bau-bau yang busuk di dalam peti sejuk. Siapa tahu? Siapa tahu macam mana nak petua nak mengelakkan peti sejuk berbau? Okey. Siapa tahu? Tolong tulis dekat ruangan komen. Okey, siapa tahu? Apa yang perlu kita letakkan dalam peti sejuk untuk membantu mengurangkan bau dalam peti sejuk? Okey, sila tulis dekat ruangan komen. Arfa Danish kata letak arang. Ya, betul. Letak arang. Lagi? Ada yang lain selain daripada arang? Okey. Mama, saya letak arang dalam peti sejuk. Ya, betul. Kadang-kadang kalau kita beli peti sejuk sendiri pun memang dia ada letak arang, serbuk arang kat dalamnya. Okey, ada siapa lagi tahu selain daripada arang? Tak ada jawapan. Itulah yang kita belajar hari ni, roti. Jadi roti pun boleh, okey. Alamak, Aiman kata beli peti sejuk baru. Macam mana nak beli peti sejuk baru? Baru lagi belinya kemarin tapi dah berbau. Sebab mungkin cara penyimpanan kita tak betul barang-barang tu. Ataupun salah satunya kita boleh cuba dengan meletakkan roti. Sebab kita dah belajar tadi, roti dapat menyerap makanan lain, dan maknanya dia boleh menyerap bau dan rasa daripada makanan lain. Okey, tapi roti tu kita khaskan untuk menyerap lah. Janganlah roti tu yang kita makan, nanti habis semua bau bawang ke, bau yang tak elok. Okey. Rugi cikgu letak roti. Kadang-kadang ada roti-roti yang memang kita dah lama sikit kita beli. Itu boleh je kita letak, ataupun itu sebagai satu cara untuk sekiranya peti sejuk kita berbau. Tak mahal sangat kosnya kan. Okey. Membekukan roti dan masakan beryis. Macam mana pula kalau kita tak nak makan lagi roti tu, kita buat banyak-banyak tapi kita hanya ada beberapa orang saja kat rumah. Jadi ada caranya dengan membekukan roti. Okey. Roti dan masakan beryis juga boleh dibekukan dalam peti sejuk beku
sekiranya ingin disimpan dalam waktu yang lama. Tapi caranya kena betul. Jadi sebelum dibekukan, masukkan roti dan masakan beris ke dalam beg plastik atau bekas kedap udara. Okey. Roti dan masakan beris yang dibekukan boleh bertahan di antara 3 hingga 4 bulan. Okey. Kita masukkan dekat beku, frozen. Okey. Walau bagaimanapun, terdapat perubahan kepada kuantiti roti dan masakan beris sekiranya disimpan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Jadi, roti dan masakan beris yang dibekukan dapat mengelakkan daripada berkulat pada permukaan roti dan masakan beris. Maknanya boleh kalau kita nak simpan lama, tetapi dengan cara kita balut betul-betul dalam beg plastik ataupun kita letak dalam bekas kedap udara dan kita simpan di dalam ruangan frozen, sejuk, beku. Okay, bila kita nak makan, kita boleh keluarkan awal, tunggu sehingga dalam suhu suhu yang biasa, suhu bilik, dan bolehlah kalau nak panaskan semula. Ada yang tanya, kalau roti gardenia tu boleh ke kita bekukan, cikgu? Roti gardenia kenapa nak bekukan lama-lama? Tak tahulah, banyak saja di pasaran cikgu rasa kan. Okey, boleh je pergi beli hari-hari, okey. Tapi tak apa, kalau mungkin kita banjir ke apa, kita rasa macam takut kita keputusan takut tak dapat dah roti, boleh kita bekukan, tak ada masalah. Kita tengok kepada bahan nak buat roti dan masakan beris. Okey, sebelum tu cikgu bagi kod yang kedua. Tapi tadi cikgu rasa masa cikgu bagi tahu yang pertama tadi tak ramai pun orang. Boleh cikgu ulang ke? Boleh cikgu ulang sekali lagi? Okey. Okey, ni je last cikgu ulang, cikgu tak ulang. Okey, sebab tadi mungkin lambat sikit, ada masalah teknikal tadi. Jadi cikgu ulang. A kosong. Yang pertama tadi. A kosong. Okay. Yang kedua cikgu akan bagi adalah 5. Okay. Harap dah dapat. Okay. Cikgu teruskan. Okay. Bahan untuk buat roti terdapat 3 jenis tepung gandum yang biasa kita guna. Okey, tepung nak buat roti mesti guna tepung. Tepung apa? Tepung gandum. Okey, ada 3 jenis roti, 3 jenis tepung. Tepung berprotein tinggi, tepung berprotein sederhana dan tepung berprotein rendah. Kegunaan setiap jenis tepung bergantung kepada resepi dan hasil yang diingini. Boleh ke cikgu nak buat guna tepung biasa saja? Boleh, tak ada masalah. Tepung berprotein tinggi, mutu dia lagi tinggilah untuk kita buat roti. Dan roti yang dihasilkan akan menjadi lebih lembut. Okey. Tapi kita masih boleh menggunakan tepung berprotein sederhana dan juga tepung berprotein rendah. Tak ada masalah, masih lagi jadi. Cuma roti yang dihasilkan lebih berat. Karbohidrat dalam tepung akan menyerap cecair dan membentuk gluten. Itu yang specialnya ada dalam tepung gandum, dia ada gluten. Kalau kita nak buat roti dengan tepung beras, tak jadi sebab kandungan glutennya sangat rendah. Jadi untuk buat roti memerlukan kandungan gluten yang tinggi. Jadi kekenyalan roti dan masakan beris dapat dilihat melalui tekstur roti. Kenyal tak kenyal roti, kita tengok tekstur roti. Okey, kat situ ada tepung biasa pun boleh, tak ada masalah untuk buat roti. Okey, yeast. Siapa yang tak kenal yeast tu? Banyak jenama untuk yeast.
Okey, dia ada dua sebenarnya. Ada yeast kering tu ataupun dipanggil instant yeast, yeast segera. Okey, terbahagi kepada dua jenis iaitu yeast kering atau segar. Yeast segar ni dia lembab lah. Okey, dia letak dalam peti ais yang ni. Kalau kita beli nak cari yeast segar, dia ada dalam peti ais. Okey, dia tak ada dekat luar. Okey. Dan cara penggunaan yeast juga berlainan mengikut jenis. Yeast segera lebih popular digunakan dalam menghasilkan roti dan masakan beris kerana ia mudah didapati dan mudah digunakan. Ingat bahan nak buat roti apa dia? Yang pertama tadi tepung gandum, yang kedua yeast. Okay. Yang ketiga cecair. Cecair ni pentinglah untuk buat untuk buat roti. Jadi cecair digunakan sebagai bahan penggabung. Fungsi cecair adalah bahan penggabung untuk menghasilkan dough atau batter. Okey. Terdapat pelbagai jenis cecair, susu, air, telur. Ini adalah dipanggil cecair. Okey, cecair. Sama ada air, susu ataupun telur. Okey. Jadi susu dan telur dapat meningkatkan kandungan nutrien dalam roti dan masakan beris. Mungkin ditanya, kenapa susu dan telur diletakkan di dalam roti? Jadi untuk meningkatkan kandungan nutrien. Kalaulah kita nak buat roti tak letak telur pun jadi. Okey. Tapi kita letaklah susu. Okey, untuk meningkatkan kandungan nutrien. Apa rasa makanan? Minggu lepas cikgu dah tekan kepada perisa dan perasa. Apa rasa? Ingat, bila sebut rasa, rasa masin ke manis? Kalau perisa, rasa yang lain. Contoh kalau cikgu kata strawberry, kita letak strawberry kat dalam jadi roti kita berperisa strawberry. Betulkan penggunaan perkataan perisa dengan perasa. Kadang-kadang nanti kamu ingatkan, okey, cikgu saya gunakan perasa strawberry. Kamu ingat dah betul dah, tetapi istilah kamu salah. Okay. Coklat, cikgu saya guna perasa coklat. Salah. Perisa coklat, perasa strawberry. Perasa sama ada garam ataupun gula. Okey. Garam dan gula pun memainkan peranan masa kita nak buat roti. Okey. Ingat baik. Kadang-kadang kamu kata, cikgu saya dah ikut dah resepi ni tapi tak jadi. Sebenarnya teknik yang kita gunakan tu salah. Okey. Garam, ingat ya, garam tak boleh bertemu dengan yeast. Jangan temukan dia. Kalau masa kita letak, kita tuang yeast ke dalam adunan, jangan. Kalau yang jenis kita tuang lah, jangan samakan dengan garam. Tak boleh. Nanti garam akan mematikan yeast. Tak hidup yeast kita. Gula tak apa. Gula dia berkawan. Gula berkawan dengan yeast. Gula kamcing dengan yeast. Garam no, tak boleh. Okey. Tetapi garam diperlukan, okey, dalam adunan. Cuma dia tak boleh bertemu masa tu. Tak boleh bertemu. Okey. Jadi biasanya digunakan sebagai penambah perasa dalam penghasilan roti dan masakan beryis. Okey, ada yang dah faham tu. Okey. Jadi garam penambah perasa dalam penghasilan roti. Gula berfungsi sebagai, ingat gula dia adalah makanan kepada yeast. Ingat tau, gula ni makanan kepada yeast bagi memastikan yeast dapat berkembang dengan baik. Jadi masa kita nak naikkan yeast, petua dia masukkan gula bersama campuran yeast. Nanti dia akan cepat naik. Ataupun kalau mungkin ada yang menggunakan bread maker yang masuk ke dalam sekaligus tu, okay, tak apa, masih boleh. Tetapi kamu letak yeast, kamu tuang gula dekat dengan yeast, dah gaul-gaul sikit dengan tepung tu, di sebelah yang lain baru masukkan garam. Okay. Jadi garam pula perlu sebab garam sebagai kawalan proses
fermentasi berlebihan dalam dough dan batter. Dia perlu. Dia kena ada check and balances kat situ. Garam pun perlu. Gula lagilah perlu kepada yeast. Okey, lemak. Lemak pula berfungsi sebagai bahan yang dapat menambahkan kelembutan pada hasil roti dan masakan beryis, makanan beryis. Kalau kita makan roti tu lembutnya, mungkin kualiti lemak yang kita gunakan. Okey. Lemak boleh digunakan sama ada kita gunakan mentega ataupun kita gunakan shortening. Okey, shortening ni ataupun lemak sayur-sayuran, lemak daripada lemak sayur-sayuran. Dalam gambar tu yang warna putih tu. Okey. Lemak sayuran. Yang mentega, okey, mentega mungkin daripada lemak daripada tenusul. Okey. Lemak mampu membantu untuk memerangkap udara bagi memastikan dough atau batter berkembang dengan baik. Okey, jadi fungsi lemak dia memerangkap udara, okey. Dan memastikan nanti bila kita panaskan dough tu akan berkembang. Okay. Boleh ke cikgu nak campur nak campur shortening dengan mentega? Boleh, tak ada masalah sebab kedua-duanya adalah lemak. Ataupun nak letak mentega saja. Boleh. Nak letak shortening saja. Boleh. Lemak sayur-sayuran saja. Boleh. Yang membezakannya bila kamu letak mentega ataupun ada juga cikgu nak letak margarin cikgu pun boleh. Margarin pun lemak juga, cuma margarin dia nanti dia akan memberikan warna yang lebih kekuningan dalam roti kita berbanding dengan mentega. Dan kalau roti kita putih sangat tu, kemungkinan dia menggunakan shortening. Ketiga-tiga tu margarin, mentega dan shortening adalah dalam istilah dia lemak. Okay. Oh, ada soalan. Apa beza margarin dan mentega? Okey, margarin daripada lemak biasanya kelapa sawit. Mentega daripada susu. Okey. Shortening daripada sayur-sayuran. Lemak sayur-sayuran. Okey, ni kalau nak buat roti, 7 langkah asas dalam penyediaan roti. Sepanjang cikgu belajarlah, okey, penyediaan roti ni susah, tetapi bila kita belajar dengan teknik yang betul, dia sangat menyeronokkan. Buat roti sangat menyeronokkan. Macam-macam roti yang kita boleh buat dengan adunan yang sama. Itu specialnya. Okey, jadi langkah yang pertama ada 7 langkah. Langkah pertama kita kena larutkan dulu yeast. Larutkan dulu. Okey. Lepas tu kita adun dough, mengadun dough. Lepas tu undi kali pertama. Kembangkan, kita rehatkan dough. Lepas tu barulah kita bentukkan. Lepas tu kita bentukkan bulat-bulat ataupun kita bentukkan nak buat apa-apa yang kita bentuk yang kita nak. Lepas tu kita kembangkan dough kali yang kedua. Bila dia dah naik dah cantik, barulah akhir sekali kita bakar. Ingat balik. Yang pertama mesti larutkan dulu yeast. Dah larut, adun dough. Adun uli kali yang pertama. Lepas tu kita mengembangkan dough. Bila dough kita dah kembang sekali ganda, okay, kita rehatkan, kita tutup. Bila dah uli tu, kita tutup. Dia naik sekali ganda, baru kita boleh membentuk dia. Nak buat bentuk apa-apa. Okay. Lepas tu, barulah kita kembangkan dough kali yang kedua. Lepas dia dah naik cantik, barulah bakar. Jadi, membuat roti ni sangat seronok lah. Okay. Cikgu dulu, masa belajar dulu bermula dengan membuat pizza. Zaman tu tahun 90-an.
Cikgu masuk maktab dulu tahun 1989. Cikgu dah masuk masuk maktab. Belajar macam-macam dalam sains rumah tangga ni, dan cikgu masa paling seronok bila pensyarah cikgu ajar buat pizza. Masa tu dekat kampung cikgu kat Kemaman tak ada lagi. Cikgu mengajar di Kemaman. Cikgu kampung cikgu di Kuala Terengganu, mengajar di Kemaman. Tak ada lagi orang buat pizza masa tu. Tapi masa tu cikgu dah buat pizza. Cikgu mengajar di pedalaman, okey. Lepas tu akhirnya cikgu jual pizza kat sana sebab orang tak buat lagi. Cikgu jual pizza kat sana. Okey. Lepas tu sebab duduk di pedalaman jadi kita ambil peluang tau. Masa tu kita cikgu SRT. Okey. Okey. Dekat sana juga tak ada kedai kek. Jadi orang nak kahwin masa tu tanyalah cikgu boleh buat kek ke tak. Jadi nak tak nak masa tu kita sebagai cikgu SRT memang kita belajar. Jadi ada jadi punca pendapatan sampingan cikgu membuat kek pengantin pada hujung minggu. Sangat seronok. Okey. Okey. Dah pukul 5.41. Okey. Yang ketujuh barulah kita bakar. Jadi kita tengok yang pertama ni melarutkan yeast. Sekejap. Tengok tu. Yeast ni bila dia akan kembang tau. Dia akan naik. Ini menunjukkan yeast kita hidup. Yeast kita hidup. Bila kamu letak yeast, letak air, tak adalah dia naik terus macam dalam yang video cikgu tunjuk ni. Cikgu tunjuk sekali lagi. Ini ambil gambar lah beberapa step dia, berapa masa. Okay. Jadilah nampak macam tu. Jadi bila yeast tu naik bermakna yeast ni hidup. Yeast ni hidup. Okay. Ini yang kedua, apa dia? Yang pertama tadi melarutkan yeast. Yang kedua kita undi kan? Okey. Okey, tengok. Okey. Ini kita masukkan bahan-bahan. Okey. Cair, kita masukkan tepung. Ini dah nak membentuk dough. Kita panggil dough bila dia berketul macam tu. Okey. Ini dipanggil dough. Kita rehatkan dough kita. Kita tutup dengan kain tadi cikgu tunjuk tutup kain. Daripada gambar yang ni, yang tengah ni, dia bila naik satu kali ganda bermakna dough kita ready untuk dibentuk. Okey. Roti kita ready untuk dibentuk. Okey. Seterusnya. Jenis-jenis dough. Okey, bila kita dah buat dough tadi, kita nak tahu jenis-jenis dough pula. Okey, kita ada dough rendah lemak dan gula. Lean dough. Lean dough. D-O-U-G-H, ingat kita sebut dia adalah dough. Lean dough. Dough rendah lemak dan gula. Maksudnya sikit lemak dan gula. Okay, rich dough. Dough terkandung lemak dan gula yang tinggi. Rich dough. Straight dough method. Dough satu langkah, straight dough method. Maksudnya letak sekaligus saja terus undi. Okey, pun ada jenis-jenis dough yang macam tu. Ataupun dough sponge dough method. Dough kaedah sponge dough method. Jadi ada 4 jenis dough iaitu lean dough, rich dough, straight dough method dan sponge dough method.
Sebenarnya kalau kita dah buka sekolah ni, macam-macam dah kita boleh buat dengan roti ni. Kesiannya anak murid cikgu, okey. Tak apa, insyaAllah kita doakan semoga form 5 boleh datang ke sekolah dan kita akan buat amali masakan di sekolah. Okey. Kaedah membuat roti dan masakan beryis berasaskan batter. Tadi kita buat dough. Sekarang ni ada sejenis lagi kita boleh gunakan dengan batter. Batter tu tak payah, dia tak jadi seketul lah. Okey. Ya, sama juga bermula dengan melarutkan yeast. Melarutkan yeast. Mengadun batter, memasak. Kalau yang dough tadi ada berapa? Ada 7 langkah. Tetapi untuk yang batter ni hanya ada 3 saja langkah. Okey, 3. Okey. 5 langkah merancang menu. Okey, sebelum cikgu masuk kepada 5 langkah merancang menu, cikgu akan beri kod yang ketiga. Okey. Tolong sedia cari tadi yang mana tadi? Okey. Yang ketiga adalah 3. 3. Cikgu ulang lagi sekali. 3. Okey. 5 langkah. Okey. Langkah yang pertama adalah merancang menu hidangan roti dan masakan beryis. Sama saja. Okey. Sama saja. Okey. Merancang menu. Yang kedua, memilih resepi. Inilah mengajar berkongsi tempat. Macam inilah suami cikgu. Okey. Dengarlah suami cikgu cakap. Sorry Okey. Jadi merancang menu. Yang pertama merancang menu. Kita nak buat roti, kita nak buat apa sos ke apa, minggu-minggu lepas yang kita dah belajar sama je semua. Langkah ni semua sama. Cuma kita tambah saja perkataan yang belakang tu. Merancang menu, kita pilih resepi, kita menyenaraikan alat dan bahan, kita membuat pengiraan kos dan yang terakhir sekali menyedia, memasak, menghias dan menghidang. Yang ni datang sekaligus tu. Menyedia, memasak, menghias dan menghidang. Okay. Jadi ingat yang depan saja. Ingat yang depan. Pertama kita merancang menu, memilih resepi, menyenaraikan alatan dan bahan, membuat pengiraan kos, menyedia, memasak, menghias dan menghidang. Okay. Ingat yang depan, 5 langkah yang ni kamu akan boleh jawab untuk 9 soalan. Okay. Sebab sama saja. Cuma tambah saja perkataan belakang. Kalaulah pasal daging, merancang menu hidangan berasaskan daging. Tambah yang belakang saja. Yang depan semua sama. Okey, seterusnya. Bila dah menghias, macam mana menghias? Kita tengok video. Biasa roti-roti, mungkin kita akan masukkan intinya. Itu kita menggunakan nozzle lah. Okay, cara menghias kita gunakan nozzle dan kita pipekan inti mungkin guna cream cheese ke, whipping cream. Sedapnya roti ni. Siapa tahu roti ni? Ni roti-roti yang trendy ni. Ni roti-roti yang trendy baru ni. Siapa tahu ni roti apa ni? Ni roti apa ni? Ada tak yang nak meneka roti apa agak-agaknya tu? Okey. Yang kedua. Okey, kita tengok yang kedua. Ini cinnamon roll cinnamon roll.
kita mungkin boleh hiaskan lah. Okay. Dengan apa tu, mungkin kita boleh buat sos dia, sos daripada caramel ke, sos daripada apa, nak masukkan rasa biskos ke, tu ditabur dengan biskof sedapnya. Okay, kita ulang lagi sekali, tengok lagi sekali. Okay, kita paitkan icing kat dalam. Ini hotdog. Ini roti tiramisu. Roti tiramisu. Tengok cinnamon roll, cinnamon roll. Kulit kayu manis, roti kulit kayu manis. Untuk pelajar tingkatan 5, kamu boleh tengok resepi-resepi ya dalam buku teks tingkatan 5. Okey. Resepi-resepi yang sangat sedap, resepi yang menjadi. Jadi jangan cuba buat kat rumah. Okey, resepi itu. Okey. Okey. Kita tengok kepada cikgu rasa semua dah pandai dah ni nak baca MISEENPLACE. Macam mana nak sebut? Cikgu harap pelajar-pelajar yang dah ikuti kelas cikgu rasanya dah biasa dah menyebut perkataan ni. Okey. Cuma cikgu tak dengar. Kamu sebut tu cikgu tahu ada yang sebut tu. Cara nak baca apa, nak sebut apa tu. Okey, kita kena sebut biar betul-betul mise en place. Sebut mise en place. MISEENPLACE, tapi sebutannya adalah mise en place. Sebab dia istilah-istilah dalam bidang masakan banyak daripada perkataan Perancis. Okay. Mise en place bagi penyediaan roti dan masakan bergis. Okey, apa dia mise en place? Siapa tahu? Tolong tulis dekat ruangan komen. Apa dia mise en place? Kena sebut selalu ni. Setiap kali kita buat amali masakan, mesti kita buat mise en place terlebih dahulu. Apa dia mise en place? Cuba type dekat ruangan komen. Apa dia mise en place? Okay. Okay, ada yang tahu apa dia mise en place? Apa dia mise en place? Tolong tulis di ruangan komen. Seramai yang dah ikuti kelas Cikgu Rozi rasanya dah tahu apa itu mise en place. Okay, sementara ada yang tulis nanti, kita baca dulu. Apa dia mise en place bagi penyediaan roti dan masakan beris? Okay, yang pertama, kita mesti tahu dulu, kenal pasti resepi dan bahan yang diperlukan. Ejaan resepi tu salah. Ejaan yang betul adalah resipi. R-E-S-I-P-I. Resipi. Kenal pasti resepi dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, sediakan bahan-bahan utama bagi penyediaan roti dan masakan bergis. Okay, jadi sebelum kita memasak, kita sediakan mise en place. Sediakan bahan utama. Lepas tu kita timbang dan sukat bahan dulu. Dah ada dalam bekas-bekas dia. Okay, kita timbang dan sukat dulu.
Jangan bila dah tengah-tengah masak tiba-tiba tak cukup bahan ni. Nak cari dah tak, apa orang kata, kelam kabut sekali. Ini buat cara yang sistematik, buat mise en place dahulu. Okey, yang keempat, Arfa dah cari. The preparation of dishes and ingredients before the beginning of service. Betul lah tu Arfa. Okey, mise en place adalah persediaan awal. Persediaan awal sebelum kita memasak. Okey, persediaan awal. Mesti kalau kamu tengok video-video buat video masakan sekarang ni pun kan, kat depan dia mesti dah ada lah bahan setiap dalam bekas-bekas yang berasingan tu. Itulah mise en place. Memastikan dah ditimbang, dah sukat dengan betul. Kalau ada inti, dah sediakan inti lebih awal. Okay. Kalau yeast yang sediakan yeast yang telah difermentasi mengikut keperluan resepi. Kalau kata kena larutkan dahulu, kita dah larutkan. Okay, dah pastikan dia kembang yeast tu. Okay. Rendam bahan sekiranya perlu. Okay. Susun bahan-bahan dalam bekas yang sesuai. Sediakan mangkuk adunan bagi tujuan pengembangan. Okay. Semua bahan dan peralatan disediakan. Jadi persediaan awal. Itulah mise en place. Okay. Semua ada dalam mangkuk-mangkuk, dalam bekas-bekas tu. Okay. Itu adalah mise en place. Dan jangan lupa peralatan pun mesti disediakan jugalah. Kalau ada pengadun, mixer tu pun kita dah bersihkan, okay. Bersedia. Jangan dah sedia dengan bahan-bahan, dah timbang elok semua, tetapi alatannya rosak. Jadi alternatif lain terpaksalah undi dengan tangan. Tu nasib baik. Okay, seterusnya dah habis. Okay.